Selamat pagi, kita bersama dalam ruang bicara khas yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Dan kita bawa ruang bicara khas ini kerana kita ingin menyentuh tentang Perhimpunan Agung UMNO 2020 yang sudah pun bermula hari ini, dan sudah tentulah banyak isu yang menarik, banyak perkara yang mungkin dapat kita sentuh berkaitan dengan isu ini. Dan topik kita ialah PAU 2020, detik penentu hala tuju UMNO. Dan dua tetamu yang akan bercakap tentang isu ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Azmi Hassan, iaitu geostrategis yang sudah tidak asing lagi. Jadi Azmi, ini satu topik yang saya kira sedang mendapat perhatian daripada bukan saja ahli-ahli UMNO, tetapi mungkin juga pemerhati-pemerhati politik dan juga rakyat di seluruh negara sebenarnya. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Mazlan Ali, iaitu pensyarah kanan Pusat Perdana di Fakulti Razak UTM. Jadi doktor, semua okey ya? Semua sehat? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kepada anda sekiranya anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa guna dua talian yang kami sediakan kepada anda malam ini, 0326 97 9767 dan juga 0326979768. Mungkin menarik kalau saya mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Azmi Hassan. Ini sesuatu yang sentiasa mendapat perhatian lah, terutamanya bila kita bercakap tentang Perhimpunan Agung sesuatu parti politik, dan UMNO juga tidak terkecuali sebenarnya. Dan hari ini bermulalah persidangan di sayap pemuda, wanita dan juga puteri. Dan tentunya lah kita telah pun mendengar ucapan dasar Presiden ucapan perasmian daripada Timbalan Presiden, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, ataupun lebih dikenali sebagai Tok Mat. Tetapi kalau kita analisa tentang intipati ucapan yang telah pun disampaikan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan, pandangan Azmi sendirilah berkaitan dengan apa sebenarnya yang telah pun dibangkitkan dan ditekankan dalam ucapan perasmian tersebut. Ya, memang telah dijangkakan ucapan itu adalah begitu secara langsung, tidak banyak berselindung, iaitu apa yang diharapkan bukan saja oleh ahli UMNO tapi orang luar daripada UMNO, terutama sekali parti-parti seteru UMNO, kerana apa yang dikatakan adalah UMNO dikatakan akan bersendirian. Itu persoalan utama yang kita ketahui sememangnya akan berlaku, dan juga UMNO tidak akan bekerjasama dengan Parti Bersatu, iaitu dalam Perikatan Nasional. Begitu juga no PKR, no DAP. Jadi itu dikatakan permulaan yang telah dinyatakan oleh Timbalan Presiden kepada tiga-tiga sayap tersebut. Tapi saya mempunyai sedikit pandangan yang agak kontra dengan apa yang diperkatakan oleh Timbalan Presiden itu. Tapi kerana soalan tak datang lagi, saya simpan dululah. Tapi bila Syakawi bertanyakan apa pandangan umum, itu pandangan umumnya. Tok Mat telah menyatakan apa yang dikatakan rally cry, dan ini amat disukai dan disanjungi oleh bukan saja sayap-sayap tapi juga daripada ahli-ahli UMNO yang dikatakan melihatnya secara maya. Okey, bagaimana pandangan Dr. Mazlan tentang ucapan Timbalan Presiden apabila merasmikan persidangan sayap UMNO di sebelah pagi ataupun sebelah pagi tadilah sebenarnya? Ya, saya berpandangan walaupun kita menjangka bahawa UMNO akan membuat keputusan selari dengan keputusan Majlis Tertinggi, ada perasaan jauh terutama kepada orang-orang Melayu supaya adanya harapan supaya UMNO melihat kembali keputusan yang telah diputuskan sebelum ini. Tetapi nampaknya ucapan Timbalan Presiden UMNO nampak begitu tegas dan menyatakan bahawa UMNO ini adalah parti yang seharusnya memimpin politik di Malaysia. Dan ucapan beliau itu nampaknya senada dengan ucapan daripada sayap-sayap UMNO, juga menegaskan bahawa UMNO berdiri sebagai sebuah parti yang berhasrat untuk memimpin politik Malaysia. Maka nampaknya agak perkara ini nampak mengejutkan, sehingga respon daripada banyak pihak termasuk daripada Parti Bersatu supaya
perkara tentang ummah ini, tentang hubungan antara Bersatu dan UMNO ini dapat dicapai dalam konteks yang harmoni, dalam konteks persepakatan sebagai sebuah parti yang berada di dalam kerajaan sekarang. Jadi secara umum saya melihat perkara ini mendebarkan. Kita tunggu dalam sehari dua lagi selepas perbahasan. Okey, sesuatu yang harus kita akui lah barangkali Dr. Azmi Tok Mat ataupun Datuk Seri Muhammad Hassan memanglah terkenal sebagai seorang yang tegas, seorang yang bila berucap itu sentiasa outspoken. Ada yang mengatakan bahawa dia tidak berselindung macam Dr. Azmi sebutlah. Ramai yang mungkin setuju dengan apa yang disebut ketegasan yang ditunjukkan oleh Timbalan Presiden, tetapi macam Azmi katalah mungkin anda juga ada pandangan yang berlainan sedikit daripada apa yang diketengahkan oleh Timbalan Presiden kali ini. Ya, kenapa saya berkata demikian? Mula-mula tadi Syakawi adalah kerana dalam politik ini memang ketegasan untuk mempertahankan prinsip itu adalah amat dialu-alukan. Tapi dalam keadaan sekarang kita tak boleh menyatakan satu dasar itu sebagai apa yang orang putih kata cast in stone. Kerana jangan lupa selepas PRU 15 nanti, tak tahu bila dia akan diadakan, keputusan itu akan memaksa parti-parti untuk berunding. Berunding apa yang dikatakan horse trading. Kerana dalam keadaan sekarang memang betul UMNO begitu yakin, tetapi adakah keyakinan itu dapat diterjemahkan dapat membentuk kerajaan? Itu yang dirunsingkan, yang dirisaukan. Apa yang dikatakan oleh Dr. Mazali tentang perpaduan ummah itu sendiri. Dan kalau kita lihat kerusi majoriti Melayu yang katakan 60% majoritinya Melayu adalah bukan 90 hingga 100 di Semenanjung. Dan kerusi inilah yang menjadi rebutan Bersatu, PAS dan UMNO. Dan kalau mereka tidak boleh bersama, maknanya 90 hingga 100 kerusi di Semenanjung ini akan berpecah. Sebab itu saya katakan tidak boleh membentuk kerajaan. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Tok Mat pada pagi ini, kemungkinan dia akan beralih selepas PRU 15 kerana akan berlaku runding-merunding untuk membentuk kerajaan. Sesuatu yang menarik juga sebenarnya Dr. Mazlan, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku sekarang, kalau kita lihat daripada kerangka Perikatan Nasional itu sendiri, memang UMNO dikatakan parti yang cukup dominan dalam Perikatan Nasional, tetapi ramai juga yang berpendapat bahawa seharusnya lah UMNO mungkin terpaksa ataupun perlu bersikap lebih macam Dr. Azmi katalah, bersedia untuk berunding dan sebagainya. Tetapi dengan kalau kita lihat kepada apa yang disebut oleh Tok Mat dalam ucapannya, seolah-olah UMNO sudah pun menutup pintu untuk bekerjasama dengan mana-mana parti, terutamanya dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Jadi apakah ini akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada kekuatan Perikatan Nasional mungkin selepas PRU 15 nanti? Ya, saya menganggap pandangan itu wajar kerana UMNO sebagai sebuah parti yang begitu lama bertapak, dan UMNO adalah sebuah parti orang Melayu yang sudah begitu lama memimpin Malaysia ini 61 tahun. Maka sudah pastilah kalau kita lihat di atas kapasiti UMNO itu, dari segi keahliannya, dari segi jumlah bahagiannya, jumlah cawangannya, UMNO adalah parti yang dominan. Tetapi kita harus pertimbangkan juga bahawa politik hari ini dia agak berbeza dengan politik 20 tahun ataupun 15 tahun yang lalu. Di mana dengan kemajuan media sosial hari ini, kemajuan yang menyebabkan rakyat boleh mengakses maklumat di hujung jari itu, menyebabkan politik itu menjadi agak rata, memberi peluang yang sama rata kepada sesiapa yang mampu untuk memberikan performa yang baik kepada rakyat. Maka saya tak fikir bahawa sekarang ada mana-mana parti politik yang boleh secara solo bertanding dalam pilihan raya tanpa membentuk satu koalisi yang meyakinkan. Jadi saya fikir dalam situasi ini keputusan UMNO nampaknya daripada ucapan pemimpin-pemimpin tadi, nampak seperti ada satu ketegasan, satu niat bahawa UMNO mahu kembali menjadi parti yang dominan, tetapi mungkin UMNO akan memikirkan strategi sama ada meneruskan rundingan dengan
Perikatan Nasional atau membuka kepada perbincangan kepada koalisi-koalisi yang lain. Jadi saya melihat ini satu simulasi yang sangat mencabar dan inilah yang menarik perhatian. Bukan saja ahli UMNO, malah rakyat Malaysia, kerana seperti yang Datuk sebut tadi, bahawa penentu kepada politik akan datang ini adalah daripada Perhimpunan Agong yang sedang berlaku sekarang. Syarkawi, ya. Bila Syarkawi cakap pintu tertutup, belum tertutup lagi. Saya membaca ucapan Tok Mat itu, maksudnya UMNO bukan mahu menjadi dominan. Dia kata betulkan dia tak nak jadi dominan, tetapi menjadi akar dalam satu persefahaman itu. Kenapa saya kata pintu masih belum tutup? Itu adalah dikatakan sebagai isyarat secara tersirat kepada Bersatu terutama sekali, pintu rundingan masih terbuka. Tetapi UMNO dalam keadaan sekarang mahu bertegas, dan isyarat itu dah disampaikan kepada Bersatu, dan sebenarnya isyarat itu telah pun dijawab oleh Presiden Bersatu petang tadi yang mengatakan bahawa kalaulah UMNO nak bertanding semua kerusi yang mereka miliki, Bersatu pun boleh bertanding. Tapi jangan lupa, politik Malaysia sekarang, apa yang kita lihat di depan itu jelas berlainan dengan apa yang berlaku di belakang. Sebab itu saya melihat bahawa ini berlaku tarik-menarik di antara Bersatu dan UMNO. Sebab kedua-dua parti ni tahu, jikalau mereka berasingan, kelemahan itu akan ditimbul. Kalau mereka bersama, kekuatannya ada, tapi macam mana nak bersama tu yang menjadi masalah tu. Satu desakan yang juga saya nak berkongsi dengan Dr. Azmi dan juga Dr. Mazlan. Barangkali Azmi, keyakinan yang digambarkan oleh UMNO, mereka sering membagikan isu supaya parlimen dibubarkan, pilihan raya umum 15 diadakan dengan dalam masa yang segera dan sebagainya. Apakah ini menunjukkan bahawa UMNO begitu yakin bahawa mereka sebenarnya begitu confident bahawa dalam PRU yang akan datang ini mereka mungkin akan mencatatkan satu kemenangan yang luar biasa? Ya, keyakinan itu amat diperlukan bagi sebuah parti politik, terutama sekali untuk Umbi. Memang betul Syarkawi dan Dr. Mazlan, UMNO itu nampak begitu yakin sekali, dan mereka sanggup pergi solo dalam hal ini. Dan kenapa keyakinan dia timbul? Mereka tahu Bersatu dalam keadaan sekarang agak lemah, dan PAS bagi saya masih terumbang-ambing lagi ke mana mereka nak pergi sebenarnya. Betul sekarang ni dalam Perikatan Nasional, tetapi ianya boleh berubah bila-bila masa saja. Dan macam inilah Syarkawi dan Dr. Mazlan, akhirnya saya agak pasti PAS tu akan beralih kepada UMNO, kerana mereka tahu seteru mereka sebenarnya adalah UMNO. Jikalau mereka boleh berbincang dengan seteru mereka, maka perbincangan kursi akan menjadi lebih selesa lagi. Itu dikatakan pandangan saya lah kalau mengikut. Tapi masalah dalam parti PAS itu, pemimpin ulamanya saya lihat mereka lebih bersama UMNO. Yang menjadi masalah lah pemimpin-pemimpin profesional muda ni. Dr. Mazlan dia lagi tahu ni. Tapi itu yang saya melihat ni, ada pertentangan dalam PAS. Tapi akhirnya dari segi logiknya, dari segi strateginya, PAS akan bersama UMNO, dan ini akan meletakkan Bersatu dalam keadaan yang amat tidak selesa. Bila Azmi sebut soal ini sesuatu yang menarik juga Dr. Mazlan ya. Apakah PAS akan tersepit nanti di antara Bersatu dan juga UMNO? Mungkin Azmi berpandangan bahawa PAS berkemungkinan besar akan bekerjasama dengan UMNO. Tetapi ada juga survei yang dibuat secara langsung dan tidak langsung mengatakan bahawa PAS sekarang ini agak selesa sebenarnya bersama-sama dengan Bersatu dan juga UMNO dalam Perikatan Nasional. Mereka mendapat jawatan-jawatan menteri, timbalan menteri dan sebagainya. Jadi apakah ini akan meletakkan PAS pada satu kedudukan yang mungkin agak sulit sebenarnya dan mungkin agak mencabar lah? Ya Datuk, saya agak berbeza sikit dengan Dr. Azmi, walaupun kami satu jabatan tapi pandangan mungkin berbeza. Saya melihat UMNO dengan PAS memang mereka sekiranya mereka bergabung ini menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa, terutama di kawasan majoriti Melayu. Tetapi saya fikir bahawa PAS lebih selesa bersama Bersatu, kerana pertama sekali PAS dengan Bersatu ini dia dua parti yang akan tidak akan bertembung secara maksimum. Maksudnya antara PAS dengan Bersatu ini dia akan yang menjadi masalah antara Bersatu dengan UMNO. Pertembungan total itu antara Bersatu dengan UMNO, tidak Bersatu dengan PAS.
Dan PAS sekiranya mengeratkan hubungan dengan Bersatu, maka kemungkinan untuk pertembungan kerusi itu adalah minimum. Tetapi PAS sebenarnya dengan UMNO ada masalah di negeri Pantai Timur. Kerana kita lihat di sana pemimpin-pemimpin UMNO sekarang sedang melaungkan perang pilihan raya. Yeah. Kerana ada beberapa tokoh menyatakan bahawa kalau kami di negeri ini kami akan lawan PAS. Kerana banyak orang kata kalau UMNO tak lawan PAS, nak lawan siapa di Pantai Timur. Jadi saya melihat dalam keadaan kebuntuan ini, sekiranya antara UMNO dan Bersatu ini tidak ada satu penyelesaian, saya fikir PAS akan mengambil sikap untuk bersama dengan Bersatu, tetapi pada masa yang sama cuba untuk mendamaikan antara Bersatu dengan UMNO, tetapi sekiranya tidak ada pilihan, PAS memilih untuk bersama dengan Bersatu. Okey, saya dipahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ridwan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum sekali dan ahli listener yang dihormati. Ya. Okey, soalan saya yang pertama. Ini mengenai apa? Ada satu pernyataan daripada Ketua Wanita UMNO. Dia kata apa? Ketua UMNO Malaysia, UMNO Bersatu, suka tidur sebentar tapi mimpi lain-lain. Okey. Minta ahli panel komen dalam hal ini. Okey. Kemudian ini mengenai yang kedua, kita tengok tadi ada kenyataan daripada timbalan Presiden UMNO. Dia kata apa? UMNO perlu tahu siapa musuh tersembunyi. Kerana ada kerana apa? Dalam kawan ada musuh. Kemudian yang ketiga, media sosial buat ketengokan. Parti-parti membangkang dia gunakan alat media sosial memainkan peran penting dalam kempen. Tetapi parti UMNO masih guna alat komersial. Minta ahli panel ulas dalam ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi persoalan-persoalan yang memangnya akan dibangkitkan juga. Saya sendiri pun ada soalan-soalan tersebut. Tapi tak apalah, kita rehat dulu buat seketika. Dan kepada anda, saya percaya anda juga sebagai mungkin ahli-ahli parti politik ataupun pemerhati politik ataupun peminat politik, barangkali ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang sedang kita bincangkan ini. Jadi panggil kami di dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326 979767 dan juga 0326 979768. Kita lihat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PAU 2020, detik penentu Hala 7 UMNO. Okey, Hala 7 UMNO itu yang sesuatu yang penting sebenarnya, Mi. Pada pandangan anda lah, kalaulah apa yang diharapkan oleh UMNO sendiri, daripada reaksi ahli-ahlinya nanti, apakah dikatakan sekarang ini pun UMNO seolah-olah digambarkan macam sedang mengalami satu perpecahan dari segi sokongan kepada individu dan sebagainya. Jadi apakah Azmi melihat bahawa dengan ketetapan yang dibuat oleh UMNO ketika ini, mungkin selepas ini ahli-ahli UMNO akan betul-betul bersatu atas semangat UMNO dan semangat kejituan UMNO itu? Ya, memang sebab sebelum ni Syakawi serangan betul-betul terhadap Presiden UMNO. Kerana mereka menuduh Presiden ini cakap depan lain, buat belakang lain, tidak tegas. Jadi sebab itu dia katakan ucapan perasmian dan juga ucapan ketua sayap nampak tegas. Ini adalah untuk menaikkan semangat ahli-ahli UMNO. Itu gunanya PAU, Perhimpunan Agung UMNO ini, untuk menaikkan semangat dan untuk bersedia menghadapi PRU 15 yang mungkin tak tahu bila-bila masa, mungkin tahun ni ataupun awal tahun depan. Tapi berbalik kepada soalan Cik Ridwan tadi, tidur sebantal mimpi lain antara Bersatu dengan UMNO, sebenarnya mereka mampu tidur sebantal dan mimpinya sama. Kerana ideologinya, prinsip kedua-dua partinya adalah sama. Dia berbeza dengan satu ketika dulu PAS dengan DAP. Itu memang tidur sebantal, memang mimpi lain. Kerana ideologi, prinsipnya adalah berlainan. Dan juga soalan yang kedua itu mengatakan bahawa ada dalam musuh dalam selimut tu, iaitu yang dinyatakan oleh Tok Mat tadi. Tapi bagi saya, kalau menteri dan timbalan menteri itu daripada UMNO menyokong dasar Kerajaan Perikatan Nasional, tidak semestinya mereka menyokong Perdana Menteri sebagai
Presiden Bersatu. Jadi ini persepsinya keluar. Sebab tu bila Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa seminggu lepas mengatakan ada lagi 7-8 ahli Parlimen Pakatan Harapan akan terjun parti, keluar parti mereka PKR kerana nak menyokong dasar Perikatan Nasional, saya lihat benda tu tak betul tu. Kalau seorang ahli Parlimen ataupun Menteri Timbalan Menteri nak menyokong dasar Kerajaan Perikatan Nasional, mereka tak perlu tukar parti sebenarnya. Asasnya adalah jikalau sokongan tu datang daripada parti pembangkang, lagi kerajaan suka, Perikatan Nasional suka. Sebab tu saya mengatakan bahawa mungkin ada timbalan menteri daripada UMNO tu dia nampak sokong, tapi saya membacanya menyokong dasar kerajaan, dan ini tidak semestinya menyokong Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri. Ini dua perkara yang berbeza. Sebab itu UMNO mengatakan mereka akan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga PRU15. Jadi ini yang dikatakan musuh dan selimut tu jadi perkara yang ketiga, saya tak ingat. Itu berkaitan dengan mainan dalam media sosial lah. Nanti kita sentuh soal itu. Mainan dalam media sosial ni pun penting sebenarnya. Sebelum saya dapat pandangan Dr. Mazlan, saya nak dapat pandangan Dr. Azmi secara ikhlas lah. Mainan dalam media sosial ini, saya selalu mengikuti perkembangannya bila bercakap tentang UMNO. Ada yang mengatakan bahawa UMNO sekarang ini berpecah. Ada yang dikatakan bahawa mereka lebih suka kalau timbalan presiden sekarang ini menjadi presiden, Tok Mat lah. Ada yang mengatakan bahawa masih lagi ada kumpulan yang terus memberi sokongan kepada the present presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi mainan ini apakah anda melihat akan berterusan sebenarnya? Ya, ini dikatakan perang saraf gerak saraf ni. Dalam UMNO sendiri dikatakan ada kumpulan-kumpulan tertentu, dan juga media sosial ni digunakan untuk menyerap strategi perang saraf gerak saraf supaya berlaku puas hati terhadap satu-satu kepimpinan itu. Dan kalau saya melihat orang luar yang ingin menjatuhkan UMNO, mereka melihat Tok Mat, timbalan presiden, dan presiden itu perlu dilagakan antara satu sama lain. Cara mana yang paling terbaik lagu media sosial. Dan kalau nak dikatakan UMNO tidak canggih ataupun tidak mesra media sosial, mungkin dulu, tapi sekarang dah ramai kita melihat mereka menggunakan media sosial, terutama sekali dalam musim pandemik ini. Tak ada cara lain, mereka terpaksa menggunakan media sosial. Okey, Dr. Mazlan, Datuk Seri Zahid juga menjadi mangsa sebenarnya mainan dalam media sosial. Dia dikatakan sebagai seorang presiden yang sudah pun mengadakan rundingan dengan parti-parti lain untuk bergabung bersama dengan UMNO, dan parti itu pula tak disukai oleh ahli-ahli UMNO. Jadi ini yang menjadi isu. Tapi barangkali besok dalam ucapan dasar perasmian yang akan dilakukan oleh presiden, barangkali perkara ini juga akan dibangkitkan dan penjelasan yang sejelas-jelasnya mungkin akan diberikan oleh presiden. Tapi pandangan doktor sendiri dalam persoalan ini? Ya, dalam isu Datuk Seri Zahid memberi sokongan kepada pemimpin pembangkang Datuk Seri Anwar, satu perkara yang sudah diketahui umum dan diperdebatkan. Malah media-media sosial ini telah menghangatkan lagi. Tetapi asasnya perkara ini telah pun diketahui umum. Malah Tan Sri Anwar Musa sewaktu digugurkan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional atau Setiausaha Agung UMNO, beliau sendiri menjelaskan dalam kenyataannya bahawa memang sokongan itu ada. Maka dalam perkara ini Datuk Seri Zahid barangkali ada alasan-alasannya. Maka saya fikir di medan Perhimpunan Agung ini adalah medan terbaik bagi beliau untuk membuat penjelasan, kerana perkara ini sangat meresahkan. Bukan setakat ahli UMNO, malah mewujudkan keresahan di antara komponen-komponen dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Walaupun media sosial memainkan isu ini, tetapi asas kepada dakwaan itu nampaknya perkara itu sudah jelas, kerana perkara ini telah pun disahkan oleh orang yang mempunyai otoriti di dalam pengurusan parti. Okey, ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Abdullah Osman dari Seremban, Seremban Negeri Sembilan, sudah pun siap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga ahli panel Ya. Ada 2-3 perkara lah. Okey.
tadi ada sebutkan Tok Mat mahu semua kerusi UMNO dipertahankan dan tidak sekali-kali akan berikan kepada orang lain. Betul. Manakala Perdana Menteri dalam ucapannya hari ini, jika UMNO tidak mahu bekerjasama, Parti Bersatu akan secara solo lah bersendirian. Soalan saya, UMNO berani tak berjuang secara solo kerana Bersatu kini semakin popular di kalangan rakyat, kerana kebajikan rakyat dah terjaga. Hakikatnya susah nak ramalkan lah. Dan adanya pemimpin-pemimpin UMNO tu sendiri, dia membuat pengakuan bahawa terutama sekali menteri-menteri kabinet mahu join Bersatu. Jadi rakyat dah bosan dah sekarang ni. Minta pencerahan. Susah nak ramalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Seorang lagi pemanggil, Osman dari Kuala Lumpur, difahamkan ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Osman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Assalamualaikum. Osman. Ya, silakan Osman. Ya, soalan saya pendek saja. Saya tengok ni kebelakangan ni kita dengan kita duk bercakap orang Melayu sama sendiri, terutama sekali dalam 2-3 hari ni. Parti-parti politik Melayu kan. Kita tak belajar daripada sejarah ke? Saya nak tanya pemimpin Melayu lah. Kenapa kita tak takut ke negara ni akan diambil alih oleh bangsa-bangsa, macam sejarah dah tunjuk kat kita kan. Apa kita suka bercakap, pasti elok saja bagi kat DAP lah kalau macam tu, kalau kita lawan kamu kita apa. Halo. Ya, itu saja. Jangan minta pandangan daripada panel ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Osman dari Kuala Lumpur. Jadi barangkali Ustaz Azmi ingin respon kepada apa yang dibangkitkan oleh dua pemanggil setakat ini. Ya, saya bermula dengan Cik Osman Abdullah yang mengatakan kita bercekaran sesama sendiri. Sememangnya semua orang tahu jikalau Parti Bersatu, PAS dan UMNO itu dikatakan menjadi satu komponen, dikatakan kemungkinan besar mereka boleh membentuk kerajaan kerana parti GPS Sarawak akan mengikuti siapa majoritinya di Semenanjung. Jadi dalam hal ini sememangnya itu yang diidamkan. Jadi Cik Osman janganlah terus mengalah katakan bagi kepada orang lain pula mementah negara. Masih ada harapan lagi. Sebab itu dikatakan apa yang dikatakan percaturan politik sedang berlaku pada ketika ini. Kerana kalau kita lihat pada keadaan kenapa berkecamuknya kita kan, bukan berkecamuk politik, ekonomi pun berkecamuk tambah dengan pandemik, kerana orang Melayu ni tak bersatu lah. Parti-parti Melayu, orang politik Melayu ni tak bersatu. Bagi saya rakyat akan mengikuti pemimpin mereka. Tapi masalahnya pemimpin politik ini dikatakan sukar untuk mendapat dikatakan persetujuan kerana masing-masing mengatakan mereka kuat. Masing-masing mereka mengatakan mereka boleh menang. Jadi apa yang dikatakan Cik Abdullah Osman tadi, adakah UMNO itu begitu kuat hingga berani pergi solo? Tapi kalau kita lihat pada pagi ni sememangnya mereka nak pergi solo. Tapi dalam solo-solo ini saya membacanya mereka masih mengharapkan, terutama sekali PAS. Paling penting adalah untuk pancing PAS. Kalau UMNO dapat memancing PAS, maka Bersatu tidak ada pilihan lain lagi menyertai muafakat nasional. Tapi dalam hal ini Bersatu akan menjadi adik. Sekarang Perikatan Nasional Bersatu Abang. Jadi dalam hal ini katakan nak jawab soalan Cik Abdullah sekarang ni UMNO akan pergi solo. Apa yang kita lihat pagi ni. Okey, sesuatu yang menarik juga apa yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman tadi, Dr. Mazlan lah. Mungkin juga apa yang berlaku sekarang ini yang memberi kebimbangan. Ini pun mainan dalam media sosial banyak juga disebutlah. Kebimbangan kepada UMNO ialah kerana populariti Bersatu itu sendiri, populariti yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan program-program ransangan ekonomi dan sebagainya, membantu rakyat dan sebagainya. Apakah itu juga antara faktor yang mungkin sedikit sebanyak memberi kesan ataupun impak kebimbangan kepada UMNO? Saya fikir persepsi ini ada asasnya. Kerana Tan Sri Muhyiddin bukan orang baru dalam politik. Beliau pernah mendaki sehingga timbalan Presiden UMNO. Dan antara orang yang paling berpengalaman di dalam kabinet. Dan daripada parti yang baru ditubuhkan, kira-kira beberapa tahun sebelum PRU yang 14, Bersatu tertonjol sebagai sebuah parti yang
membekalkan kepimpinan yang dapat memimpin Malaysia. Tun Dr. Mahathir, selepas Tun Tan Sri daripada Bersatu. Dan polisi-polisi yang digarap oleh Tan Sri Muhyiddin beberapa bulan selepas dia memimpin, berjaya menarik sokongan rakyat kerana banyak daripada survey dan juga kajian-kajian yang dibuat selepas 5 bulan kepimpinan beliau, populariti beliau begitu melonjak tinggi. Malahan tanpa disangka-sangka Bersatu menjadi pemerintah di negeri Sabah. UMNO yang telah menguasai negeri itu selama 25 tahun akur bahawa Bersatu akhirnya menjadi peneraju kepada Sabah itu. Dan saya yakin bahawa walaupun parti Bersatu ini sebuah parti baru dan parti yang agak kecil kalau dibandingkan dengan UMNO, tetapi kita tidak boleh mengukur semata-mata kepada bilangan ahli, bilangan cawangan dan sebagainya, tetapi sebenarnya rakyat pada hari ini, majoriti daripada pengundi pada hari ini sebenarnya mereka tidak lagi sangat condong kepada parti, tetapi mereka melihat prestasi. Maka prestasi yang ditunjukkan inilah akhirnya akan menjadi sebab untuk mereka memilih dalam pilihan raya yang seterusnya. Dr. Azmi, satu lagi mainan dalam media sosial, sikap pendirian nanti di kalangan ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO yang telah pun diangkat dalam Kabinet Perikatan Nasional. Itu juga menjadi persoalan yang menarik sebenarnya. Di mana pendirian mereka sekarang ketika nanti, satu masa nanti sekiranya betul UMNO menarik diri, sokongan menarik diri dari PN dan tidak menyokong Bersatu, di mana mereka akan bergerak? Ya, saya rasa Syakawi ada silap persepsi sini. Confused saya rasa. Kenapa saya berkata demikian adalah kenapa PAS begitu selesa dengan Bersatu pada ketika ini adalah kerana mereka adalah kerajaan. Tapi bagi saya pada ketika inilah memang dikatakan Tan Sri Muhyiddin itu agak popular pada ketika ini sebagai Perdana Menteri kerana beliau sentiasa mengambil berat tentang hak rakyat. Tapi persepsi rakyat sekarang ini mereka menilai menteri-menteri itu sendiri. Dan penilaian menteri Dr. Mazlan, saya melihat mereka membahagikan menteri ini daripada parti mana. Tidak pernah berlaku semasa Kerajaan Barisan Nasional, mereka tidak pernah membezakan menteri ini pada parti mana. Tapi sekarang adakah menteri ini pada parti PAS, Bersatu ataupun UMNO, dan di mana prestasi menteri-menteri ini. Sebab itu saya katakan bahawa ada seorang wakil ketika pagi ini, beliau membahaskan supaya menteri timbalan menteri tarik diri. Saya rasa itu saranan tak betul. Kerana Menteri UMNO, timbalan Menteri UMNO perlu berada dalam kerajaan untuk memberitahu bahawa UMNO juga mentadbir urus hal ehwal negara dan rakyat. Itu penting. Dan sebab itu saya katakan berkali-kali, kalau seorang menteri timbalan menteri menyokong dikatakan dasar kerajaan, tak semestinya beliau menyokong Bersatu, Presiden Bersatu. Tak. Kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri, beliau begitu neutral. Tidak pernah dikatakan begitu ekstrim. Tan Sri Anwar begitu ekstrim. Kita tahu arah mana beliau itu. Tapi Datuk Seri Ismail Sabri dia lebih kepada UMNO, tapi untuk menjaga dikatakan prestasi jawatan kerana beliau berada dalam jemaah menteri. Sebab itu saya katakan Syakawi, tidak semestinya kalau menteri itu dikatakan menyokong dasar Kerajaan Perikatan Nasional, beliau juga menyokong Presiden Bersatu itu. Tidak. Jadi dalam bacaan Dr. Azmi, anda yakin bahawa tidak akan ada menteri-menteri daripada UMNO yang mungkin akan melompat parti? Tidak. Yang ekstrim tu tak tahulah, tapi yang ekstrim tu mungkin juga. Okey, bila saya sebut ekstrim, Tan Sri Anwar lah, beliau begitu ekstrim. Tapi ini mungkin juga percaturan politik UMNO untuk mengucap-kacirkan, dikatakan Bersatu, pemikiran Bersatu itu. Kerana dalam politik segala-galanya boleh berlaku. Jadi itu dia katakan. Kalau saya akan bertanya adakah menteri timbalan menteri UMNO akan jump ship, saya rasa tidak ada pada ketika ini. Begitu yakin? Ya. Okey, kita akan berehat. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Aziz dari Kelantan, difahamkan ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Aziz. Waalaikumsalam, Datuk Syakawi. Ya, saya. Boleh dengar tak? Boleh, jelas. Saya ni peminat setia ruang bicara lah. Alhamdulillah, terima kasih. Bukannya senang nak dapat ni talian ni. Kali sama ni saya berapa lama dah saya die ni. Allahu Akbar. Jadi
saya nak bagi pandangan saya lah. Ya, silakan. Sebagai seorang Islam, kita sayang semua pada orang UMNO, orang PAS dan Bersatu. Ya. Saya nak tanya dari hati dengan ikhlas lah orang Melayu kita yang dengar pada malam ni. Adakah kita sanggup negara kita Malaysia ini jatuh kepada PS kali yang kedua? Pasal kita sudah serik dengan PS ni. Okey. Yang kedua, saya begitu kagum dengan Perdana Menteri Malaysia yang rajin bekerja. Ya. Sampai saya ni orang pesara, saya selalu tengok dia punya kerja memang bagus. Dan top lah dia punya kerja dengan menteri-menteri kabinetnya dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala dari pandemik. Dan kita kena ingat, kita jangan berpecah. Apabila kita berpecah, kita jangan menyesal. Baik kita menyesal sekarang. Itu saranan saya dan rayuan saya pada, terutama sekali pada orang UMNO yang sekarang ni sedang bersipun di PWTC. Saya pernah sampai sana di PWTC kerana perpaduan. Okey. Baik. Saya dah sampai sana, dah sepijak sana. Dulu musuh kita, sekarang kawan kita. Takkan kita nak bermusuh. Tadi kita nak bermusuh. Itu saya, Datuk Syakawi, terima kasih. Ahli panel yang saya sayang semua. Baik. Terima kasih banyak-banyak Aziz dari Kelantan. Jadi teruslah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Aziz, dan teruslah menyokong kami di ruang bicara ini. InsyaAllah mungkin dalam masa-masa yang akan datang panggil kami dan berilah pandangan dan juga pendapat anda. Baik, kita berehat dulu sekali lagi dan kembali nanti. Kita hampir berada di penghujung, tapi banyak lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio ruang bicara ini. Kita lihat berkali terakhir. Apa yang dianggap sebagai melampaui tujuan asal pengisytiharan darurat itu sendiri. Boleh Doktor sambut dan berikan komen kepada kenyataan saya ini? Okey, begini, kita harus faham darurat 2021 ini, proklamasi yang dibuat oleh kerajaan bukan seperti darurat tahun 1960-an. Ia pada ketika itu membabitkan pembabitkan tentera secara aktif, ada perintah berkurung akibat ancaman keselamatan negara. Tetapi pada ketika ini apa yang kita buat ialah darurat bagi mengawal wabak COVID-19. Dan Malaysia bukanlah negara tunggal ataupun negara pertama yang mengisytiharkan darurat. Sudah Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang PAU 2020, detik penentu hala tuju Ummah UMNO. Okey, detik penentu hala tuju UMNO. Baik, sesuatu yang selalu diperkatakan jugalah, dimainkan di media sosial. Kalaulah realitinya sebegini, Dr. Mazlan, UMNO menarik diri daripada Perikatan Nasional, mungkin PAS pun kita tak tahu kedudukannya, tetapi berkemungkinan tak bersatu, mungkin akan mencari rakan-rakan lain untuk memperkukuhkan Perikatan Nasional itu, parti-parti lain. Ya, dengan mengandaikan UMNO menarik kerjasama dengan Bersatu dalam PRU 15, bermaksud UMNO akan menentang Bersatu, dan sama ada PAS akan bersama UMNO atau bersama Bersatu. Sekiranya bersama Bersatu, UMNO juga akan menentang PAS. Dan saya fikir apabila berlaku pemisahan ini antara UMNO dengan Perikatan Nasional, kelebihan yang ada kepada Bersatu dan PAS ini, saya fikir dua parti ini akan dilihat mewakili ummah. UMNO yang tidak dilihat begitu, kerana UMNO yang menarik diri. Jadi sudah pasti segmen sokongan Melayu itu akan berpusat kepada PAS dan juga Bersatu, dan saya yakin bahawa Bersatu yang bertanding bersama dengan PAS di kawasan-kawasan majoriti Melayu, terutama di Pantai Timur dan di Utara, boleh memberi kelebihan kepada gabungan dua parti ini.
sekiranya jelas UMNO meninggalkan Perikatan Nasional, sudah pasti UMNO dari segi strateginya ia akan cuba mencari sokongan bukan Melayu. Adakah UMNO akan membuat penjajaran baru dengan sekurang-kurangnya mengadakan kerjasama dengan parti-parti di dalam PH? Itu juga satu kemungkinan yang tidak dapat kita nafikan, kerana UMNO sekiranya mendapat sekurang-kurangnya 16% undi bukan Melayu, dia mampu untuk menang lebih banyak kerusi. Dan saya fikir UMNO dengan saya fikir bersatu dengan PAS, mereka tidak akan sekadar berhenti di situ, kerana gabungan ini memerlukan rakan-rakan yang lain untuk menarik segmen-segmen yang lain. Jadi ada kemungkinan perundingan-perundingan itu akan terbuka, dan tidak semestinya gabungan dalam UMNO PAS ini tidak dapat ataupun tidak mampu menarik parti-parti yang mungkin juga di dalam sasaran UMNO, sama ada parti daripada Sabah atau daripada Sarawak, malah parti-parti di Semenanjung. Kerana politik ini sesuatu perkara yang sangat elastik, di mana pemikiran itu berubah dengan begitu cepat dalam tempoh masa yang sangat singkat. Jadi saya setuju dengan saranan Datuk tadi, yang menyebut bahawa sudah pasti Bersatu dengan PAS akan cuba menguatkan kedudukan mereka dengan merundingkan dengan tawaran-tawaran yang munasabah untuk menguatkan gabungan mereka supaya dapat mengatasi tentangan daripada UMNO dan juga parti-parti yang lain. Sesuatu yang akan mendapat perhatian yang hebat juga besok, saya kira Azmi, ialah ucapan dasar Presiden untuk meresmikan PU 2020 ini. Dan inilah kesempatan yang baik sebenarnya kepada Presiden UMNO sendiri untuk menerangkan kepada ahli-ahli parti dan juga kepada akar umbi tentang kedudukan ataupun apa yang berlaku sebenarnya. Kerana suka ataupun tidak, populariti Datuk Seri Zahid juga sedikit terjejas sebenarnya disebabkan oleh perkara-perkara yang sedang dialami oleh beliau sekarang ini. Jadi jangkaan anda, apakah perkara yang akan difokuskan dalam ucapan dasar Presiden esok? Pertama kali adalah menerangkan kenapa UMNO menyokong kerajaan Perikatan Nasional sehingga PR15 itu perlu dijelaskan. Kerana ramai yang dikatakan agak keliru, kenapa nak sokong sedangkan nak pergi solo. Tapi ini bukan satu perkara yang pelik, kerana UMNO daripada dulu menyatakan bahawa mereka menyokong Perikatan Nasional. Berbeza dengan PAS. PAS adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional. Sambil contohlah 2010 Parti Buruh dengan Parti Liberal Demokrat UK bersatu kerana nak tubuhkan kerajaan. 2015 mereka bertembung antara satu sama lain. Baru-baru ni di Israel juga Parti Likud dengan Blue and White sebelumnya bentuk kerajaan, tapi bila mereka pergi pilihan raya Selasa lepas, mereka bertembung. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, UMNO menyokong sekarang ni, dikatakan bukan satu perkara yang pelik, pertama kali berlaku dalam dunia politik, tidak. Dan itu yang perlu diperjelaskan supaya ahli UMNO tidak keliru. Tapi kalau saya sebagai Presiden, saya tak mahu dikatakan bercakap dasar itu seperti dah termaktub, tak boleh ubah dah. Biar dikatakan ada kekeliruan, kekaburan sedikit, supaya Bersatu dan PAS dan juga Pakatan Harapan terfikir-fikir apakah yang akan dilakukan oleh UMNO. Saya ambil contohlah 5-6 bulan lepas bila berlaku kemelut Menteri Besar Perak. UMNO seolah mengatakan mereka mahu bekerjasama dengan DAP, dan DAP dikatakan suka tu. UMNO nak bekerjasama dengan mereka dalam membentuk mencari Menteri Besar. Tapi akhirnya dia memaksa Bersatu dan PAS menyokong calon UMNO. Okey, bila Azmi sebut tentang isu itu, berkemungkinan tak berlaku Azmi sekiranya perpecahan ini berlaku di antara UMNO dan Bersatu dan Perikatan Nasional itu, advantage-nya, kelebihannya akan dinikmati oleh PH. Memang betul lah. Sebab dikatakan bahawa yang majoriti kursi Melayu 90 di Semenanjung itu adalah yang dicari oleh ketiga-tiga ini. Dan seperti kata Dr. Mazlan tadi, di mana kedudukan pengundi bukan Melayu sebenarnya. Tapi bagi saya nak menarik perhatian pengundi Melayu ni, tak kiralah Bersatu ke PAS ke UMNO memang sukar, kerana hampir 90%-nya pergi kepada Pakatan Harapan yang termasuk DAP dan PKR itu. Jadi ini yang dikatakan bahawa undi bukan, saya dah lupa soalan Syakawi tadi. Apakah ia akan memberi kelebihan kepada PH? Ya, memang akan memberi kelebihan.
rintihan lah, seperti kata Cik Aziz tadi. Itu adalah dikatakan sebagai rintihan rakyat biasa, dan harapannya orang politik faham. Orang politik dari Bersatu, PAS dan UMNO memahami rintihan seperti katakan Cik Aziz tadi. Okey, kita ambil satu lagi panggilan di talian kita. Sharifah Rasidah dari Kuala Lumpur ada di talian kami sekarang ni. Assalamualaikum puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak bagi pendapat. Silakan. Dulu dalam PRP 14, saya orang UMNO. Orang sayangkan UMNO. Okey. Tapi kita tidak undi UMNO. Sebab kita nak buang Perdana Menteri. Kita sayangkan Mahathir. Okey. Tapi sekarang dah tak relevan lagi Mahathir. Sekarang kalau PAS pun bersatu dengan UMNO, lawan dengan Bersatu dan CJR, siapa agaknya awak akan menang? Semuanya akan rugi. Kalau PAS bersatu pula dengan Bersatu, lawan dengan UMNO dengan CJR, siapa awak agak yang akan menang? Satu orang pun tak menang. Ataupun kita tak tahu siapa yang akan menang. Itu ragu-ragu. Jadi tolonglah fikir dalam-dalam apa yang nak buat. Saya ni orang tua, kita orang atas pagar. Dulu kita nakkan satu aja yang ada masalah. Sekarang dalam UMNO ramai pula yang ada kluster-kluster mahkamah. Okey. Itu fikir. Itu je, saya cakap itu je. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Sharifah. Menarik itu luahan hati dan perasaan. Saya nak ambil emosi Puan Sharifah tadi. Itu adalah luahan hati rakyat Marhen yang faham keadaan sekarang ini. Betul. Yang peliknya orang politik tu tidak faham ke? Itu yang diluahkan oleh Puan Sharifah tadi. Kita sebagai bukan orang politik, Dr. Mazlan termasuk, faham perpaduan itu amat penting. Memang tahu sukar untuk menyatukan ketiga-tiga entiti ini sebab masing-masing mempunyai ego. Tapi mereka boleh dikatakan melenturkan sedikit ego itu, sebab PRU15 tak lama lagi ni Syatawi. Jadi itu dia katakan harapan orang lama. Saya ingat orang lama UMNO, Puan Sharifah tadi. Okey, satu lagi panggilan Rohaizat dari Johor, difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Rohaizat. Waalaikumsalam. Saya nak kasih pandangan ringkas je pasal perpecahan dalam UMNO ni. Ya, silakan. Okey, bagi saya pun ada UMNO dah dekat 30 tahun. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kemelut yang berlaku sekarang ni, bagi saya rasa agak sedih juga. Bagi saya benda tu simple aja. Dalam UMNO ada 3 grup. Dia ada 3 grup sekarang. Satu grup yang grup elit ni, yang ada kes mahkamah. Yang grup kedua, grup yang jealous tak dapat jawatan dalam kerajaan. Grup ketiga, grup yang dalam jawatan. Jadi pecah 3 grup. Jadi bila berlaku perpecahan macam ni, memang tak boleh nak bersatu. Sebab yang grup elit ni, grup elit ni yang memainkan peranan. Jadi bila grup elit ni tak dapat nak bawa ada agenda masing-masing, dah pecah jadi 2-3 grup, memang dah susah lah. Itu je pandangan saya. Kalau tak ada kes-kes yang berbaikkan mahkamah, mungkin tak jadi macam ini. Itu dia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Rohaizat dari Johor. Jadi Dr. Mazlan, apa yang disebut oleh Rohaizat itu mungkin ada juga betul sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam UMNO sekarang ini, dan perlu dilihat secara serius oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Pertembungan di dalam UMNO mungkin ditafsirkan oleh pemerhati, termasuk ahli UMNO seperti Tuan Rohaizat tadi. Bahawa kumpulan-kumpulan ini bertembung kerana kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi perkara ini amatlah malang sekali kerana UMNO ini satu parti yang begitu besar jasanya kepada rakyat, terutama kepada orang Melayu, dan pemimpin-pemimpin yang berada di pentas kepimpinan sekarang, mereka seharusnya berjiwa besar. Berjiwa besar di sini maksudnya mengurangkan konflik sesama mereka ini demi UMNO itu sendiri, sebagai parti yang mungkin akan terus kelangsungannya untuk menjadi wadah kepada orang-orang Melayu. Jadi dalam hal ini sekiranya kepimpinan itu tidak mempunyai sikap keterbukaan dan rasa mengutamakan kepentingan parti dan juga rakyat serta negara itu lebih daripada diri sendiri, maka yang akan menerima akibat bukan sahaja mereka dan juga parti mereka, tetapi akibat itu kepada rakyat juga, memberi kesan
yang besar kepada rakyat dan negara, kerana tindakan-tindakan mereka yang sedemikian itu boleh menyumbang kepada situasi tidak stabilnya politik di Malaysia. Okey, mungkin semangat yang G2 mungkin cuba ditanam sekarang ini melalui PAU 2020 ini sebenarnya, dan itu adalah perkara biasa. Tetapi selepas PAU nanti masing-masing dah pulang ke kawasan masing-masing, semangat itu akan mula menurun dan sebagainya. Tetapi apakah anda melihat bahawa PAU 2020 detik penentu hala tuju UMNO ini akan menjadi sesuatu yang betul-betul signifikan dalam perjuangan UMNO kali ini? Ya, saya nak buat analogi 100 tahun lepas. Bila pihak British mengeluarkan deklarasi Balfour. Deklarasi itu 67 patah perkataan saja. Tetapi deklarasi itu disusuli dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikatakan membawa kaum Yahudi pergi ke negara Palestin. Dan sekarang kita lihat apa jadinya selepas 100 tahun. Jadi apa yang berlaku PAU ni, walaupun cakapnya gedebar-gedebu, retorik, semangat, tapi mesti disusuli dengan tindakan-tindakannya. Tapi lagi 10 saat yang Cik Razak kata ada 3 kumpulan UMNO tu, sebenarnya itu adalah permainan orang luar untuk memecah belahkan. Jadi ahli UMNO jangan termakan dengan permainan ini, sebab orang luar ingin melihat UMNO itu berpecah. Jadi ini sebahagian daripada percaturan strategi politik sebenarnya. Tapi apakah orang Melayu sebenarnya masih boleh menaruh harapan kepada UMNO dan juga parti-parti Melayu yang lain yang ada di Malaysia? Ya, saya mempunyai pandangan yang positif, Syakawi, bahawa satu hari nanti sebelum PRU15, ketiga-tiga entiti ni, bila saya sebut tiga-tiga entiti ni bersatu, PAS dan UMNO akan menjadi satu entiti. Kerana DNA politik mereka sama je, orang yang sama juga, orang itu juga. Betul. Jadi itu harapan positif saya, bahawa satu hari ini seharusnya ketiga-tiga mereka ini dikatakan bersatu. Okey, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Apa ni harapan Dr. Mazlan sendiri ialah kepada semua parti politik, termasuklah kepada UMNO yang sedang mengadakan PAU mereka pada kali ini? Ya, Perhimpunan Agung UMNO yang sedang berlangsung sekarang menjadi perhatian. Bukan saja kepada ahli UMNO, bukan saja kepada pemerhati politik, malah seluruh rakyat. Kerana Perhimpunan Agung UMNO ini adalah sesuatu legasi yang begitu lama bertapak dan menjadi jenama yang begitu kuat di Malaysia. Sudah agak lama kita tidak mendengar perbahasan-perbahasan yang bernas akibat daripada kekangan COVID-19 dan banyak perhimpunan mesyuarat ini ditangguhkan. Kita mengharapkan kepada perwakilan-perwakilan UMNO, gunakanlah platform yang ada beberapa hari ini untuk mencapai satu kata putus yang akan memberi manfaat bukan saja kepada UMNO tetapi kepada rakyat seluruhnya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mazlan, terima kasih kepada Dr. Azmi kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan tentunya lah esok kita menunggu-nunggu sebenarnya ucapan dasar Presiden, dan sudah pastilah kita menjangkakan ada sesuatu yang menarik sebenarnya yang mungkin akan dapat didengar melalui ucapan dasar Presiden nanti. Tetapi apapun kita mengharapkan biarlah ianya berlangsung dalam suasana yang harmoni, dalam suasana walaupun cuba menanamkan satu semangat yang jitu kepada ahli-ahli, tetapi kita harap ianya tidak akan lari daripada matlamat yang ingin dicapai oleh UMNO secara keseluruhannya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah kita akan bersama lagi di ruang bicara. Sementara itu, jangan lupa kita masih berjuang menentang COVID-19 dan jagalah kesihatan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi.